Salam sejahtera. Anda sedang menonton Gaya Live from Home bersama panel jemputan Marham Yusof dan Nazirul dan moderator Ejul. Soalan anda di ruangan komen. Kongsi video ini ke wall anda untuk peluang memenangi cendera hati berupa majalah dan baju t-shirt eksklusif Gaya Travel Magazine. Gaya Live from Home bermula sekarang. Tapi sebelum itu, ikuti juga kami di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan YouTube untuk lebih banyak kandungan kembara. Selamat menonton. Hai, kembali lagi kita ke dalam di dalam Gaya Live episod 26. Minggu ini kita akan membincangkan topik rindu kampung. Okey. Kali ini yang bersama dengan saya ada dua orang content creator yang terkenal dengan konten-konten diorang yang memaparkan latar belakang kampung. Ramai kita sekarang ni stuck dekat dalam kota raya, kat dalam KL, especially sebab kerja, sebab memang duduk sini, sebab PKP semua kan. Tapi sebab tu kita tengok diorang punya social media, kita boleh dapat merasakan balik perasaan berada di kampung kan. Okay, kita dua orang content creator sekarang kat sini, iaitu yang pertama Nazirul Hakim, seorang TikToker yang sedang tengah naik famous sekarang ni. Okay. Sekarang beliau berada di Sungai Besar Sabak Bernam, Selangor, dan seorang lagi bersama dengan kita, seorang YouTuber dan Instagramer, Marham Yusof ataupun @Marbita, yang berada di Batu Rakit, Kuala Nerus, Terengganu. Okay, hari ini kita nak berkenalan dengan diorang. Dan buat anda yang tengah menonton live kita sekarang ni, jangan lupa ajukan soalan-soalan yang bernas, yang sangat menarik. 3 soalan yang paling menarik akan dipilih oleh klik saya nanti daripada Gaya Travel, akan menerima 1 kopi majalah Gaya Travel yang terkini. Yang ni harap tak terbalik lah. Okay. Dan juga lucky sharer, jika anda share dan kongsikan live sekarang, yang bertuah, 3 yang bertuah akan menerima t-shirt Gaya Travel berserta dengan 1 kopi majalah Gaya Travel, t-shirt yang ni. Tapi maybe sama ada colour hitam ataupun yang colour punya. Okay, sebelum tu saya perkenalkan juga behind the scene kita ada Hasif Hamsari dan juga Syahidah daripada Gaya Travel yang handle BN. Okay, saya nak jemput Nazirul pertama, first lah untuk introduce sikit. Nazirul, silakan. Hello, hai, Assalamualaikum. Selamat, saya rasa selamat malam kot, betul tak? Ya, selamat malam. Kita dah malam sekarang. Betul. First thing first, saya ucapkan terima kasih sebab sudi menjemput saya untuk sesi sharing Aku Rindukan Kampung. Yep. So memang tepatlah, memang saya sendiri pun memang di kampung. So saya memang sharing pasal kampung. So saya rasa ini adalah salah satu tajuk yang fit untuk saya kongsikan saya punya cerita. So saya nama is Nazirul Hakim. So biasanya orang akan panggil saya Nazirul lah. Ramai orang kenal saya di media sosial is Nazirul. So berasal di Selangor, tapi bukan di Sungai Besar. Sebab saya kampung, saya sekarang ni di Sungai Besar, di kampung atuk saya lah. Tapi saya berasal di Subang. I see. Asal Subang? Ya, betul, saya Subang. Okay, tapi sekarang family semua kat mana? Family di Subang Bestari. Oh, di Subang Bestari. Ya, betul. Okay, alright. Okay, kita jemput Marham pula untuk kenalkan diri sikit. Hai, nama saya Marham bin Muhammad Yusof, tapi sekarang ni nama popular saya dekat TikTok, Instagram, YouTube lebih dikenali sebagai Marbita. Marbita, pahit. Sebab pahit tu yang macam opposite kepada manis. So, sekarang saya memang berasal dari Batu Rakit, Kuala Nerus. Ni tempat saya dilahirkan. So saya nak
firstly saya nak ucapkan terima kasih dekat Gaya Travel sebab sudi jemput saya untuk sharing pengalaman aku rindukan kampung. Sebab saya sememangnya sekarang ni berada di kampung dan saya sedang melakukan penggambaran-penggambaran tentang video-video yang cantik untuk sajikan kepada orang-orang yang bandar yang rindukan kampung. Okey, terima kasih. Okey, sebelum tu Nazirul career sebelum balik ke kampung ni buat apa? Your careers ataupun masih lagi bertugas? Okey, saya sebenarnya full time as a travel consultant. Betul. Ya, betul. Tapi dalam masa yang sama saya ada buat apa orang cakap saya pun sebagai content creator jugalah. Itu untuk sampingan saya. Tapi hakiki pekerjaan hakiki saya adalah sebagai travel consultant di sebuah syarikat di Kuala Lumpur. So memandangkan atas situasi sekarang pandemik, so saya bekerja dari rumah sajalah. Masih bertugas sebagai travel consultant lah? Ya, betul, masih lagi. Masih lagi, okey. Mar pula sebelum pandemik, Mar bertugas sebagai apa ya? Saya sebenarnya apa yang saya buat sebelum pandemik, saya sebenarnya sebagai seorang writer. Saya full time writer, penulis. And then saya lepas tu saya terjun ke bidang content creator. Saya buat untuk klien saya untuk iklan dan sebagainya. Tapi sekarang saya masih lagi writer dan content creator. Masih lagi? Oh, jadi dua-dua masih meneruskan kerjaya yang sebelum pandemik lagi ya? Okay, kita punya format macam biasa, kita nak borak-borak tentang kehidupan sebelum pandemik, kehidupan semasa pandemik dan juga kehidupan yang kita harap kita dapat selepas pandemik ya. Okay, sebelum pandemik ni, kehidupan Nazirul dengan Mar yang tak boleh dilupakan sebelum pandemik tu berbanding sekarang, atau you wish to get back? Saya dulu ke Nazirul dulu? Boleh siapa-siapa dulu? Nazirul dulu lah. Okay. Kalau tanya saya untuk apa benda yang saya tak boleh lupa itulah saya kalau boleh saya nak balik ada bersama dengan keluarga saya lah. Saya sebenarnya di kampung ni hanya bersama dengan atuk saya saja. Tapi mak saya dan saya punya ahli keluarga semua di Subang sana. So saya selama saya rasa saya boleh katakan semenjak saya di kampung semenjak puasa hari tu. So saya tahun ni? Ya, betul. Puasa tahun ni lah. Sebab saya tinggal di Subang kan. So sama tempoh hari tu masih lagi boleh rentas daerah. So memang saya sebenarnya sering juga balik ke kampung ziarah atuk saya lah sebab dia seorang di sini kan. So saya apa yang saya impikan adalah itulah kalau boleh saya nak bersama dengan keluarga saya nak jalani kehidupan yang dahulu tanpa emas semua kan. So faham. Macam Mar, sebelum kehidupan Mar macam mana sebelum pandemik ni? Sebelum pandemik ni hidup saya hektik. Hektik? Hektik. Hidup di bandar kan? Hektik dengan apa? Career ke? Social life? Hektik dengan career, travel. Tapi kebanyakan saya hektik dengan career juga sebab saya akan selalu buat show-show besar untuk TV station. Oh wow, okay. Itu memang live saya lah, akan buat award show dan sebagainya. Saya buat content untuk big show. I see. Yang orang kata kalau shooting tu kalau keluar pagi balik malam setiap hari. Malam pun mesti balik buat kerja. Kehidupan yang sangat hektik. Dan kalau tak ada kehidupan yang hektik macam tu, saya akan pergi travel untuk refresh balik otak saya, untuk dapat balik idea, untuk menulis dengan baik. Tapi apa yang saya rindukan sebelum pandemik, kawan-kawan saya. Sebab saya rasa kawan saya dah 2 tahun saya tak jumpa, saya rasa. Oh lama tak? Kan? 2019 kan? Plus hidup yang hektik.
And then dengan pandemik 2 tahun 2 tahun. 2 tahun, lama Enggak lama. Okay, sebelum pandemik ni, macam mana jenis konten yang Mar dengan Nazirul hasilkan untuk social media? Sebab macam Mar dengan Nazirul kata sebelum pandemik lagi memang dah ada hasilkan konten kan untuk social media semua kan. Macam mana jenis konten tu? Adakah masih konten kampung ataupun konten kampung ni cuma wujud bila dah pandemik ni saja? Nazirul boleh mula dulu lah. Okey, saya dulu. Okey, macam saya katakan sebelum ni saya memang buat sampingan sebagai content creator. So mainly saya fokus on makanan. Makanan macam saya memang selalulah macam ada waktu sebelum pandemik ni ramai macam banyak kafe-kafe yang invite saya untuk buat review. Lepas tu ada juga produk semua. So disebabkan faktor pandemik ni tak boleh dine in semua, so di situ saya tak dapat lah. So dapat konten kan. So itu antara salah satu dugaan jugalah. Ya. So sebelum pandemik saya banyak share pasal kafe, saya banyak share pasal makan. Sebagai seorang travel consultant, Nazirul travel sendiri tak? Nazirul sendiri travel tak? Ya, betul. Tapi saya tak sering lah. Saya biasanya in charge untuk untuk bahagian kerja office sajalah. Tapi kalau kadang-kadang ada diperlukan, biasanya saya akan pergi jugalah. Travel consultant ni dia buat apa particularly dia tak sama macam tour guide, betul kan? Bukan. Okay. Saya in charge untuk macam tiket kapal, terbang, hotel, lepas tu dia punya visa, itu semua tu lah. More to arrangement lah. Arrangement, betul. Arrangement kepada group ataupun individual macam tu. FIT dan GIT untuk personal dan juga group lah. I see. Jadi Mar macam mana? Saya sebelum pandemik saya buat konten untuk orang, untuk klien saya. Jadi sebagai orang, ada konten-konten kampung tak? Konten kampung saya buat, tapi saya jarang dapat habiskan masa di kampung sebab saya balik kampung every 2 months, 3 months saya kat KL baru saya balik kampung. Masa itulah saya akan buat konten kampung apa semua dan sebagainya. Tapi kebanyakan masa tu saya buat konten lifestyle dekat KL, dekat bandar. I see. Sebab saya banyak menghabiskan masa kat bandar, tapi balik kampung tu buat juga. Tapi mostly saya memang buat konten untuk klien saya, untuk produk, lifestyle, makanan dan sebagainya. Jadi saya saya kurang dapat fokus untuk buat konten untuk diri saya sendiri. I see. Tapi yang masa travel macam tu? Masa travel tu buat juga, tapi benda tu macam dia macam konten yang macam berkecamuk, macam campur. Yang ni Yalah, betul, tak ada fokus lah. Yang ni tu dia tak ada fokus yang tertentu. Jadi benda tu macam dia tak ada impact yang besar dalam kehidupan saya. Jadi pandemik mengubah delivery content tu kepada fokus kepada ni lah kan, kampung. Betul. So far ada tak pengalaman manis ataupun pengiktirafan ke apa ke yang dapat sebelum pandemik ni? Nazirul atau Marham nak share? Kenangan manis lah sebagai content creator. Kalau tanyakan saya, kenangan manis tu biasanya saya banyak bila kita dah create satu content tu kan. So kadang-kadang hasil kita tu orang boleh terima, macam orang suka. So biasanya dia akan recommendkan pada orang cakap pada orang lain. So dari situ saya banyak build saya punya klien lah. Banyak. I see. Itu antara macam mana? Kenangan manis saya dari segi saya buat konten untuk kebanyakan TV station lah, konten untuk yang program-program besar yang achieve high rating. Itulah kenangan yang saya rasa macam walaupun penat kerja siang malam pagi petang, tapi bila benda tu achieve high rating, saya rasa macam benda tu satu kepuasan. Puas. Tapi dah jadi pandemik ni rasa macam rindu tak buat benda macam tu ataupun nak kembalikan kegemilangan tu balik? Sebenarnya untuk duduk di kampung ni adalah perancangan saya yang sudah lama. Jadi
Memang dalam merancang. Memang ini adalah masa yang terbaik sebenarnya. I see. Jadi So, jadi benda tu saya rasa macam pandemik ni adalah the right time, masa yang saya dah rancang lama tapi masa ni macam ni takdir untuk saya dapat benda ni. Ni adalah satu kegembiraan untuk saya. Okay, Nazirul, kalau Mar, dia memang dah rancang nak balik kampung, nak buat konten kampung, fokus pada konten kampung kan. Macam Nazirul sebelum ni terfikir tak nak fokus pada konten kampung? Kita tahu Nazirul selalu ulang-alik balik kampung kan, ziarah atuk kan. Tapi pernah tak terfikir sebelum ni memang nak fokus pada konten kampung saja? Saya sendiri tak pernah terfikir yang saya akan saya akan boleh jadi macam ni lah, cakap ramai orang kenal saya sebagai konten kampung macam ni lah. Sebab dahulu memang saya jarang share pasal cakap pasal kampung. Mungkin ada tapi tak sekerap macam sekarang lah. Memang sekarang ni memang saya fokus mainly banyak pasal ni lah, pasal kampung, makan semua kan. Memang saya tak expect. So nak tak nak saya dah di kampung, saya terperangkap di kampung ni, so saya memang kena go on lah dengan apa yang saya boleh bantu untuk saya adakan konten di saya punya social media, so supaya saya punya fan sentiasa ada lah di situ. Okay, faham. Pada siapa yang menonton yang mungkin tak pernah tengok konten-konten Nazirul dengan Mar. Macam Nazirul sekarang ni, konten-konten dia yang sangat famous adalah bila dia pergi menggagau ikan. Betul ke kata? Menggagau ikan. Menggagau ikan di tepi, itu sungai ke? Bukan sungai, dia actually palung sawah. Palung sawah. Parit. Dia boleh lah. Boleh lah. Kalau tabungan Okay. So dia menggagau ikan apa tu Ikan ada ikan sepat, ikan puyuh, ikan haruan. Wow, ikan puyuh boleh makan ke? Boleh makan. Sedap. Serius? Sedap. Bukan, ikan puyuh bukan yang orang kumpul letak kat dalam plastik bawa sana sini tu betul. Ada orang macam ikan puyuh biasanya orang akan buat perkasam lah sebab dia kecil kan. Macam saya, selain daripada perkasam, saya akan buat sambal-sambal. I see. So, ada satu video TikTok Nazirul tu saya tengok. Lepas gagau ikan tu dengan, siapa tu, adik-adik ke semua tu yang budak-budak ramai-ramai tu? Oh, itu anak-anak. Itu semua anak-anak buah saya. Okay. Saya nampak ada dapat tangkap ikan yang sangat banyak gila dalam satu macam guni tu kan. Betul. Kalau dah tangkap banyak tu buat apa Jual ke atau memang untuk sendiri saja pakai sendiri makan? Yang tu sebab memang kita memang sebelum musim menuai memang itu antara salah satu kita punya aktiviti wajib lah. So sebelum nak kerat padi tu memang kita akan turunkan air padi tu. So time tu kalau kita letak perangkap memang ikan memang banyak. So biasanya ikan banyak tu kita tak buat jual. Kita buat makan je. Buat makan? Banyak tahu. Banyak betul. Sampai sekarang masih lagi ada lah. Ya, okey. Menarik. So tapi sebelum ni memang dah biasalah menggagau main lumpur apa semua tu. Betul. Memang itu salah satu memang aktiviti wajib kita lah kalau tiba musim menuai di kampung. Ya. Macam mana terfikir nak record jadi konten tu? Itulah semenjak saya tengok ada few orang share pasal kampung, tiba-tiba macam inilah cakap dalam keadaan pandemik macam ni, ramai orang cakap yang rindukan kampung. So saya rasa dengan suasana macam ni boleh turubat sedikitlah rindu. Ya. Okey, macam Marham pula. Saya tengok video first time naik jentolak jentolak tu first time naik Nazirul alamat salah orang. First time naik jentolak padi Nazirul saya nampak di TikTok. Macam Marham
saya tengok dia siap buat studio dekat rumah dia, dekat tepi sawah Bukan, tepi hutan. tepi hutan. Tapi tu memang kawasan rumah lah tu. Studio tu saya buat sendiri studio tu dari awal sampai akhir, tapi studio tu masih belum siap lagi. Nak tengok saya kongsi? Boleh. Sekejap saya kongsi. Oh, sekarang awak berada di studio sekarang ni? Sekarang saya berada di studio saya. Sekejap. Oh, okay. Saya kongsi dia proses dari awal sampailah habis saya siapkan studio saya. Okay, boleh. Ini pendek je. Window. Okay, sementara tu saya cerita sikit. Marham ni antara watak yang sangat terkenal dengan Cik Kiah, dan kita harap sekejap lagi kalau dapat jumpa Cik Kiah tu sendiri. Nak jumpa Cik Kiah? Boleh, tunggu kita. Okay, ini studio memang buat daripada memang buat daripada asal. Daripada kosong tu. Kita tengok balik ini yang studio memang simple je studio ni. Wow. Okay, dapat. Okay, simple je. Menarik. Jadi studio ni memang saya buat dengan limited budget. I see. Apa perancangan Marham nak buat dengan studio tu? Studio ni sebenarnya macam ni tau. Dari saya kecil lagi memang saya bercita-cita nak duduk dekat hutan. Rumah mak saya dia kawasan tanah kita orang besar, 4 ekar. Okay. Ada sungai, cross hutan, ada pantai. Ada pantai? Cross hutan yang kat sebelah ni ada pantai. Oh, wow. Sekarang kat mana ya? Batu Rakit. Ada pantai, ada hutan. 500 meter pantai. 500 meter sampai pantai. Beast gila. Oh my god. Kita orang ni dah lama sampai pantai. Air payau. Air yang masuk air masin. I see. Jadi rumah mak saya dia macam dia depan. Dia macam tepi jalan. So saya tak suka dengan environment yang bunyi kereta. So saya lebih suka bawah hutan, bawah bunga hutan. So masa saya kecil saya tanya mak saya, "Mak, kenapa kita tak duduk kat hutan?" Lepas tu mak saya cakap, tak boleh, banyak jin kat sini, banyak penduduk hutan." Tapi Mar sendiri tak takut ke duduk kat hutan? Macam sekarang malam-malam kan? Tak takut sebab dah kenal dia orang semua. Since kecil dah kenal. Kenal siapa? Kenal orang-orang yang berkampung kat sini lah. Serius lah? So tak serius dari lah? situ saya memang kenal lah? Serius. Saya tak tipu, serius. Wow, okay. Seram sikit. Tak seram sebab dia makhluk juga. Dia memang penghuni kat sini. So memang benda tu wujud kat mana-mana je. Cuma kita orang kenal. Saya lahir pun, saya bukan lahir dekat hospital. Saya memang lahir dekat rumah kampung. Masa saya lahir pun mak saya cerita banyak yang datang visit. Serius lah? Betul. Tak tipu. I see, okay. Interesting. So bila kecil tu macam mak nak duduk kat hutan. Saya macam tak peduli nak duduk kat hutan juga. Tapi masa dulu kan tak ada duit, tak ada. Yelah, beza sikit lah kan. So, saya kerja kat KL, saya saving money, saya dah rancang berapa tahun ni saya rancang, walaupun rancang tapi takut tau untuk buat keputusan ni. Untuk pindah kampung takut. Sebab nak tinggalkan kejayaan tengah kemuncak. Faham. Kejayaan dah memang tengah macam ni, nak balik kampung macam masa zaman-zaman saya start duduk KL dulu, saya start from zero. So bila saya balik kampung, dia macam seolah-olah saya start from zero balik. Hidup saya kat sini. So nak tak nak, masa pandemik hari tu, saya pun ni masa yang sesuai untuk saya buat studio. Sebab ini je masa yang saya ada. Nak tak nak, saya dah kumpul duit sebab saya dah rancang, saya kumpul duit. So saya pun, tapi saya nak buat studio ni macam saya nak buat content untuk YouTube saya juga, macam very cheap lah. Tak adalah macam studio yang high end, yang mahal. Saya nak studio yang traditional, yang apa ni, masak pun pakai dapur kayu, yang tungku dia pun saya buat daripada tanah. Design semua saya buat, saya lukis sendiri semua. Saya hire seorang tukang yang profesional untuk ajar saya, dan saya sama-sama buat untuk yang part besar. Tapi yang part kecil macam dinding yang boleh buka kan, studio saya ni dinding dia boleh naked.
Kalau saya nak bogeykan rumah saya Okay. Bogey ke rumah, okay. Okay. So, angin semua penjuru masuk. pernah tidur tak dekat studio ni? Pernah tidur. Pernah. Serius? Walaupun tak siap lagi, pernah je tidur. Okay, interesting. New Year hari tu tidur. Buat celebrate kat sini. Celebration New Year masa camping. Seorang diri? Tak, dengan kawan saya. Kawan saya kat kampung. Okay. I see, so ada kawan kat sana Tapi saya memang menghabiskan, kalau dinding dah siap sepenuhnya, nanti saya tidur lah kat sini. Ini memang tempat saya. Memang akan jadi satu rumah macam tu lah. Itu rumah, jarak dengan rumah mak saya tak jauh pun, dalam 100 meter lebih je. Jadi tujuan utama studio ni bukanlah nak ada kelengkapan internet, lighting apa semua, atau tempat membuat post processing video ke apa ke, tetapi dia lebih kepada macam studio setup suasana rumah kampung tu lah, betul? Dia memang setup suasana rumah, tapi ni tempat yang saya bekerja, tempat saya menulis, tempat saya cari ilham, tempat saya syukur. Semua dekat di situ. Sebab kalau rumah mak tu lain, kadang-kadang ada anak buah ke apa, dia menjerit kan, macam dia macam nak cari ilham tu, dia tak ada ketenangan. Seorang penulis, seorang content creator, kadang-kadang diperlukan waktu yang bersendirian. I see. Saya suka nature. Bila saya tidur siang kat sini kan, kadang-kadang bau bunga-bunga hutan, ada macam nature fragrance. Bestnya. The feel tu lain. Yeah. So tidak keterlaluan jika saya buat sedikit kesimpulan. Pada minggu ni dua tetamu kita mengambil peluang pandemik ni untuk orang cakap peluang positif lah kan, mengambil peluang positif daripada kesan pandemik kan. Selain daripada itu, okay, kita masuk ke topik menghadapi pandemik ni lah, during pandemik ni sekarang antara kesan besar, kesan negatif lah atau kesan positif kepada Naziro dengan Mar. So far yang saya nampak daripada tadi kita bincang, Mar dengan Naziro mengambil pandemik ni sebagai positif, take on the positive side kan, sebab memang macam Mar dah lama memang bercita-cita nak buat studio, nak buat konten kampung dan ambil peluang sekarang. Mar memang berhenti dari kerja sebelum ni semata-mata untuk balik. Macam tu ke? Betul. Semasa pandemik, disebabkan pandemik. Pandemik still banyak offer lagi dekat job kat KL, tapi saya stop semua. I see. Memang interesting. Macam Nazirul memang Nazirul tak ada berhenti lagi kan? Belum. Saya masih lagi kerja. Tetapi kerja especially pelancongan sekarang ni ada terkesan banyak kan? Betul. Dari segi kerja hakiki ni sekarang sebagai travel consultant, ada apa-apa pengurangan kerja ke, kesan yang Naziro rasa macam menyusahkan Naziro ke macam tu? Ada? So far saya punya cakap boleh bila tanya saya pekerjaan hakiki saya, tipulah kalau cakap saya tak effect kan. So sebab itu adalah salah satu sektor yang paling terkesan di saat pandemik ni lah. So selain daripada daripada source income untuk macam company saya lah sebagai travel, company saya dia ada venture banyak sangat. Cakap dia ada venture into food, dia ada venture into apps macam food, macam frozen food. So dari situ orang cakap dapat sedikit sebanyak membantu juga. Dikala sekarang ni orang cakap semua tak boleh nak keluar semua, so travel pun memang totally tak boleh nak buat. So itu orang cakap salah satu yang saya buat sekarang ni lah di company saya ni buat sekarang. Tapi masih lagi effect lah, macam sebelum ni company saya dia ada more than 100 staff. So
slowly memang sekarang boleh katakan ada dalam 50 orang macam itulah. Oh, separuh dah kena. Separuh. Betul. Separuh dikeluarkan ataupun macam tu diberhentikan. Nasib baik Nazirul tak terkesan kena buang kerja macam tu Alhamdulillah masih lagi. Alhamdulillah. So well, at least kita nampaklah Mar dengan Nazirul mengambil peluang ni, take it on the positive side kan, riding on this pandemic ni. Okay. Cabaran dan dugaan pandemik ni kalau ada lah, selain daripada nak jadi content creator kan. Okay, kita start dengan Marham lah. Okay, cabaran dan dugaan of course ada kan. Macam hidup ni kalau tak ada masalah bukan hidup. Betul. Cabaran dia macam nak jadi content creator sebab saya content creator sebelum ni tak adalah benda yang saya buat macam dapat perhatian sangat. So untuk saya naikkan konten saya ni, saya struggle nak perkenalkan konten kampung saya ni dekat orang sebab benda ni dah lama dah impian yang terpendam kan, nak buat konten macam ni. Nak tak nak saya teruskan. Adalah orang kritik macam, oh konten yang kau buat ni macam tak boleh ke depan. I see. Macam, ada orang komen macam tu Ada. Ada. Tapi benda tu yang kata-kata negatif tu kadang membuatkan saya rasa down sebab seorang tak kenal lagi saya masa tu. Tapi saya nekat juga untuk teruskan dan akhirnya benda ni jadi boom. Dan satu lagi benda yang paling ketara lah dugaan dan cabaran tu sebab sebelum ni high income kan, duduk kat KL, ada kerjaya, high income, tapi bila balik kampung macam first balik tu macam orang pandemik, orang simpan duit, saya habiskan duit. Iyalah sebab nak buat studio apa semua ni kan. Sebab nak mulakan hidup baru jadi saya kena nak buat sesuatu macam kena keluarkan modal sebab this is business for me. Yeah. Jadi lama-kelamaan rasa macam aku tak, makin duit tak ada. Tapi stres lah juga kan, masa awal-awal tu stres juga. Tapi bila fikir balik rezeki ada je kat mana-mana. Tapi alhamdulillah saya survive sebab saya ambil benda tu, walaupun benda tu negatif menimpa saya, memang negatif, macam bangun pagi menangis, rasa down. Bila rasa down bangun pagi menangis, rasa macam down gila. Tapi bila saya fikirkan positif, banyak lagi peluang di sebalik benda negatif ni, ada kebaikan dia juga. Benda tu akan mengubati diri saya. Bila mental saya jadi normal, orang kata segala urusan saya dipermudahkan. Fikirlah macam orang kata kalau memang tak ada duit, tapi kalau dulu bayar kereta mahal tapi ada memoterium. Jadi benda tu macam beban dah terkurang. Lepas tu lama-lama benda tu jadi macam biasa. Duduk kampung bukan pakai duit banyak sangat pun. Tapi bila dah saya struggle, saya reda dengan benda tu, rezeki tu datang perlahan-lahan dan hidup saya getting better. Marham berada di kampung sejak bila Marham? Daripada PKP 1 Saya balik masa PKP 1 tu saya macam terperangkap sekejap kat KL. Masa first PKP tu memang terperangkap, macam rasa macam duduk dalam sangkar lah masa tu. Yep. Lepas tu masa hari dia buka border kan, macam berapa hari yang boleh balik tu kan, semua orang keluar tu buat permohonan. Masa tu lah saya keluar. Dah balik kampung. Dengan gembiranya saya keluar. Balik kampung terus? Bawa barang-barang semua terus? Tak ada balik kampung, bawa barang semua, bawa apa yang bawa balik kampung semua. Bawa kamera, apa yang saya dah beli masa pandemik tu start tu, masa dah slow-slow tu saya dah kumpul, saya dah beli, saya start shooting, buat rumah dan sebagainya lah. Masa tu. I see. Okay, Marham ni antara yang dia terkenal ada dalam video-video dia, kalau anda pergi tengok kat YouTube dia ada satu watak yang bagi saya adalah pelakon tambahan. Pelakon tambahan yang sangat penting, hampir ke semua video dia ada, iaitu Cik Kia. Boleh kenalkan sikit tak Mar, siapa Cik Kia ni? Nak kenalkan Cik Kia? Sekarang ada tak Cik Kia kat situ? Cik Kia tengah mengaji kat depan. Oh, tengah mengaji. Okey, kita nanti ujung-ujung sikit saya perkenalkan Cik Kia. Cik Kia tengah mengaji. Siapa Cik Kia ni, Mar? Siapa Cik Kia ni? Kenapa Cik Kia? Bukan, siapa Cik Kia ni? Siapa Cik Kia? Cik Kia ni mak saya yang sudah berusia 75 tahun.
Aha. Dan the reason why salah satu kenapa saya rancang nak balik ke kampung adalah disebabkan Cik Kia juga. Sebab Cik Kia. Sebab Jadi Cik Kia. apa dia Cik Kia kata bila Mar decide ambil keputusan untuk balik ke kampung dan stay di kampung? Of course lah, mak kan, kalau anak dia happy dia akan happy. Dia happy. Dia tak adalah macam kenapa duduk kat kampung ke apa semua, tak adalah macam tu. Tak ada, mak kan suka kalau anak Betul. Sebab dah lama saya dah berpisah dengan dia 12 tahun. Balik pun jarang jumpa. Lagipun bila dia dah umur 75 tahun, takkanlah saya masih nak jauh lagi. Lagipun saya bujang kan. Ya, So betul. the reason why saya balik kampung adalah nak jumpa, saya nak bersama dengan Cik Kia. Dan pada masa yang sama saya balik kampung juga, masa tu ayah saya sakit. Ayah saya pun macam dah lama saya tinggalkan kan. Sakit, saya sempatlah jaga dia kat hospital dan dia meninggal dunia ketika saya berada di kampung. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi sempatlah kan. At least sempatlah saya jaga dia kat hospital. Sempat jaga dia. Sebagainya. Adalah juga kebaikan So seorang dah pergi, at least Cik Kia masih ada, walaupun orang kata kalau orang yang berusia 65 tahun itu adalah ekstra umur. So kita kena berjaga-jagalah. Kalau ada tu macam, bukanlah macam kita takut dengan kehilangan, tapi kita kena menghargai apa yang kita ada. Okay. Nazirul, sorry panjang pula Pak Marham ni. Nanti saya kembali pada Nazirul Okay, kepada siapa yang menonton, jangan lupa teruskan kongsi, jangan lupa caption yang terbaik dan jangan lupa tanya soalan-soalan yang sangat best supaya kita boleh tanyakan kepada tetamu kita pada hari ini. Mar, saya tertarik dengan Cik Kia ni tadi. Cik Kia, saya tengok lakonan natural kat dalam YouTube tu. Mula-mula dia ada masalah tak nak berlakon ke apa ke, ataupun dia rasa macam kenapa nak kena berlakon ni, kena buat video ni kan? Cik Kia masalah, dia tak ada masalah teruk sangat sebab anak dia kan director. Faham? So anak dia tahu macam kat mana kelebihan mak dia, kat mana kekurangan mak dia. I see. So kita jadikan, kita ambil balance benda tu. Kalau mana yang kelemahan, kita jangan buat. Mana kelebihan, kita keluarkan. So kita buatkan dia bersahaja je. So senang. Dia macam, mak saya tak ada macam saya kata kena duduk depan kamera, dia macam tak nak lah apalah. Dia macam sporting je, dia duduk rumah je kan. Dia okey je lah. Anak dia. Lagipun ni kenangan yang ada. Ya. Kenangan, video ni semua kenangan. Betul. Siapa yang tengok Mar punya YouTube memang seronok lah tengok family, anak beranak kan, mak dengan anak kongsi-kongsi bunga tu macam so sweet kan. Okay Nazirul, kita pergi ke Nazirul pula. Macam mana penerimaan family bila Nazirul nak duduk di kampung sekarang ni? Family ada komplain tak macam kenapa kau duduk kat kampung, tak nak duduk dengan kita orang anak beranak di Subang kan? And then family ada macam masalah tak dengan Nazirul nak menghasilkan konten kampung saja macam ni? Kalau ditanya saya balik family saya sebenarnya dah kenal saya. Sebenarnya family saya kenal lebih daripada fans saya di media sosial. Sebab family saya dia tahu yang saya memang sukakan macam orang cakap macam suasana kampung ataupun macam rumah-rumah kampung. So sebab memang saya kalau saya pergi ke mana-mana kampung kan, walaupun luar bandar, saya memang rasa jiwa saya memang saya rasa dekat dengan benda-benda tu semua. So kalau tanya mak saya balik, dia memang tak surprise lah sebab dia tahu yang anak dia memang minat dengan benda tu. Tapi disebabkan dia kerja di bandar, so dia terpaksa duduk di bandar, so dia memang tak dapat nak bantu. So orang cakap Tuhan punya kerja, alhamdulillah, dia cakap dalam keadaan pandemik ni saya ada di kampung ni, so saya dapat buat apa yang saya minat. So saya dapat sharing dengan semua orang dengan apa yang saya minat lah. Kalau boleh saya berkongsi, memang saya sekarang ni cuba fokus bukan saja dengan suasana kampung. Saya pun ada juga pergi macam rumah ke rumah, macam explore on orang cakap
rumah-rumah kampung-kampung yang lama. So saya memang dekat area rumah kampung Nazirul sekarang ni memang banyak rumah-rumah kampung lama Ya betul, masih lagi banyak. Masih banyak lagi. Macam semalam Nazirul cerita dengan saya pergi tengok rumah lama dengan barang-barang antik. Barang antik masih ada di Sabak Bernam Ya betul, ada. Rumah-rumah lama di Sabak Bernam tu macam mana Dia kebanyakannya kalau tanya rumah-rumah kampung di kampung saya ni, dia kebanyakannya banyak bercirikan rumah kampung limas. Rumah kampung limas ni dia memang terkenal dengan rumah macam potong Belanda. Dia kalau perasan dia punya rumah tu atas kalau boleh saya sharekan gambar. Sila. Boleh Okey, sebentar. Rumah limas. Not yet. Okey, sebentar. Okey. Okay, coming. Here we go. Okey, macam ni. Macam saya sebenarnya banyak focusing on rumah tradisional juga Melayu. Macam sebagai contoh, rumah ini antara salah satu rumah kampung yang saya jumpa yang tak jauh daripada saya punya kampung. So ini adalah salah satu contoh lah. Biasanya kalau rumah limas dia memang kalau perasan dia punya atas ni dia ada macam lambang matahari tau. So itu adalah ciri-ciri rumah Melayu limas di Selangor. Rumah Melayu limas. Memang asal-usul dia Selangor saja ataupun ada pengaruh Jawa ke pengaruh. Ini untuk rumah limas ni dia biasanya boleh nampak di Selangor, Johor dan juga saya tak ingat ada satu negeri ni, tapi yang saya pasti Selangor dengan Johor memang kita boleh nampak rumah yang macam ni lah. Biasanya rumah ni dia memang besar, dia kadang-kadang dia ada 2 bumbung dan kadang-kadang dia ada 3 bumbung. Lepas tu tengah-tengah ni dia akan ya betul. Dan di tengah-tengah ni biasanya dia akan ada anjung macam beranda lah besar. So itu adalah salah satu contoh. Yang tu depan ni anjung ya betul. Menarik. Ini anjung dia. Cantik tu. Ya. Berapa lama dah rumah ni? Rumah ni dah berusia lebih daripada 80 tahun. Tapi tuan dia masih lagi jagalah dengan baik. Masih jaga. Ya betul. Ini salah satu rumah di kampung Nazirul sekarang lah. Ya betul. Ini pun sama juga antara koleksi rumah-rumah. Orang cakap rumah-rumah tradisional yang ada, yang masih ada di kampung-kampung saya lah macam ni. Saya sebab lambat sikit. Itulah tak apa, faham. Hujan tak kat sana? Ya betul lah, hujan. Sini dah hujan. Dah habis hujan lah. Sisi nampak lah. Okay, terima kasih Nazirul kongsi. Sepanjang pandemik ni ada kesukaran tak? Mengalami sebarang kesukaran bukan saja dari segi nak sediakan konten, tapi kesukaran menjalani kehidupan, kesan-kesan lain lah pandemik ni kepada Nazirul? Kesan-kesan pandemik saya, saya memang selalu dekat dengan family lah. Macam mak sebab saya ayah dah memang tak ada. So saya sebagai anak sulung daripada 5 adik-beradik. So memang bila dah berjauhan dengan family, saya pun sulung. So jadinya macam mak tu rasa macam macam dia sebenarnya perlukan kita lah. Ada bersama. So, sebab saya biasanya memang tugas saya lah macam keluar pergi beli barang-barang kan, dapur semua. So bila saya tak ada macam ni, jadinya memang tugas saya memang akan diturunkan oleh adik saya lah. So dia yang memang uruskan benda-benda ni semua. So terkesanlah dari segi jauh bersama dengan family. Kadang-kadang memang saya selalu cakap video call dengan family saya lah untuk tanya khabar. Dari segi mata pencarian ada terkesan tak? Mata pencarian ada juga. Macam saya memang sektor pelancongan memang amat terkesan. So saya sendiri memang dipotong gaji, tapi alhamdulillah masih lagi orang cakap masih mencukupi lah
Still lagi mencukupi, alhamdulillah. So termasuk dengan saya punya kerja-kerja sampingan yang macam saya katakan as a content creator tu, dah berkurang sebab dulu saya memang banyak job macam ada produk food semua. So sekarang ni di saat pandemik ini memang agak mencabar dan tak banyak macam dulu lah. Tapi alhamdulillah mencukupi. Adakah disebabkan kesukaran nak record sesuatu produk ke apa semua macam tu semasa pandemik ni menyebabkan kurangnya job-job content tu? Saya rasa itu salah satu faktor dia juga sebab dan juga saya cuba nak kalau boleh saya nak cuba share konten pasal kampung ni pula instead of saya buat pasal produk semua tu, sebab saya nampak bila banyak saya share pasal kampung jadinya macam klien tu dia dah dia dah tengok kita punya macam mana kita punya fans semua banyak kampung, so dari situ macam mungkin dia slowly lah macam dah kurang gitu. Tapi tak semua, mungkin ada yang setengah yang masih lagi cakap yang suka dengan hasil kerja saya yang masih kontak saya lagi lah. Macam di kampung sendiri, soalan ni untuk Mar dengan Nazirul sendirilah. Macam orang-orang kampung sekeliling tu tak ada macam panggil Nazirul atau Mar untuk macam dia pun dah datang untuk review kita orang punya produk, contoh kan macam kampung-kampung banyak produk IKS kan, ada tak peluang-peluang macam tu yang dapat sekarang? Kalau tanya saya ada, apa nama tu, saya ada. Boleh katakan ada dalam kadang-kadang dalam seminggu tu adalah dalam 1-2 yang DM saya. Tapi macam saya cakap, saya dah bila dah saya rasa macam saya dah enjoy dengan apa yang saya buat di kampung, saya create content dengan suasana, dengan benda-benda. Jadinya pasal nak buat promote produk ni saya dah jadi kurang. Okey. Tapi tak bermaksud saya akan tinggalkan. Mungkin saya akan, tapi bukan buat masa sekarang lah. I see. Okey. Macam Mar? Macam saya dekat kampung ni macam tak adalah memang tak ada orang panggil saya untuk review produk dekat kampung, tapi dia terbalik. Orang-orang bandar yang bagi produk dekat saya, dia suruh saya buat review dengan cara lifestyle kampung. Menarik. Saya twist gitu. Dia nak macam untuk art, culture dan sebagainya. I see. Contoh-contoh produk-produk yang selalu diorang minta Mar buatkan review atau konten tu macam mana? Contohnya baru-baru ni macam brand susu yang agak popular lah, jenama artis kat Malaysia ni. Dia nak saya buat susu tu buat aiskrim. Dia daripada susu dia buat aiskrim mango. Tapi cara penyampaian tu macam fresh mango daripada pokok, the setting, everything nampak klasik, kampung. Menarik. Dengan mak saya pakai kain batik dan sebagainya. Dia tak nak look modern bandar, lifestyle bandar. Dia nak lifestyle kampung. Dia nak bawa susu tu masuk ke lifestyle kampung. Sebenarnya konten-konten kampung ni lebih fresh sebenarnya, especially zaman semasa pandemik ni kan, sebab semua orang pun nak rasa balik ke kampung, betul tak? Kan? Menarik. Okey, kepada yang menonton jangan lupa teruskan bagi soalan-soalan yang sesuai, nanti kita akan tanya kepada diorang Okey, apa lagi untuk soalan ni kalau boleh biar kita relevan dengan suasana kampung ni Okey, boleh tak kami nak tahu pandangan peribadi Nazirul dan Mar tentang pandemik yang sedang melanda kita sekarang ni. Adakah kita ni berada di landasan yang betul ke atau tidak ke, atau akan menyusahkan kita lagi ke, especially kita ni kan banyak terlibat dengan sektor pelancongan kan. Pandangan peribadi lah Mar dengan Nazirul tentang pandemik sekarang.
Nazirul start. Boleh lah Nazirul. Bagi pandangan saya itulah apa, saya faham, saya benda ni apa, saya memang fahami sebab saya memang antara golongan yang amat terkesan lah. So bagi pandangan saya harap apa walaupun kita tahu hari-hari saban hari memang kita dengar kes, walaupun semua orang orang cakap kita masih stay at home kan, kita dikurung, tapi kes cakap masih lagi naik, betul tak? So tak apa, jangan risau, jangan apa orang cakap, jangan rasa marah ke, betul apa itu saya faham, kecewa semua. Kita akur dengan apa yang kerajaan, lepas tu kita patuhkan SOP apa yang kerajaan tentukan. InsyaAllah apa kita sama-sama boleh cuba landaikan lekuk COVID-19 ni, so supaya semua dapat balik ke kampung halaman masing-masing. So itu antara pandangan saya lah. So dapat semua jalani kehidupan seperti biasa. Macam Mar? Okay. Pandangan saya tentang COVID ni, apa pun yang terjadi, ada negatif, ada positif. Tapi kalau benda ni kita ambil secara positif, insyaAllah kita tidak stres. Apa pun yang terjadi, macam saya cakap, dalam hidup ni tak ada orang yang hidup tak ada ujian dan tak ada masalah. Betul. Tapi insyaAllah soon lepas pandemik ni habis, tak adalah habis bila dah gate dah open, insyaAllah industri pelancongan dalam negara kita akan kembali memuncak. Terutamanya saya buat YouTube saya juga untuk saya promosi negeri saya sendiri. Terengganu. Orang datang supaya kampung saya pun macam cantik, kampung saya pun cantik, Terengganu macam lawa, banyak nature, dan orang-orang yang stres nanti supaya datang. Boleh tak saya nak kongsi satu video? Boleh, silakan. Saya nak kongsi satu video. Satu video ni tempat-tempat yang saya shooting dekat Terengganu, supaya saya nak bagi, kalau nanti bila orang dah ada peluang, border dah buka, saya nak ajak orang datang ke sini. Wah. Cik Kia. Cik Kia memancing. Interesting lah sebab saya berkali-kali pergi Terengganu. Negeri Terengganu sendiri sebenarnya adalah salah satu negeri kegemaran saya untuk saya travel. Memang dari segi budayanya menarik, makanan kat sana menarik, memang kenyang lah kalau pergi sana kan, macam makan je kan. Sebenarnya banyak orang datang sebut Terengganu, orang tahu pasal pulau, betul tak? Tapi sebenarnya orang tak tahu dekat mainland ni macam-macam ada. Tapi itulah, bila tengok video Mar tadi, walaupun saya dah pergi ke Terengganu banyak kali, saya pergi ke Batu Rakit juga, tapi saya tak pernah terfikir ada tempat-tempat tu, tak pernah jumpa. Contohnya macam tadi tu ada satu kawasan pokok-pokok, seketul tu itu ladang ke apa? Yang mana pokok mana yang kuning tu? Awak duduk baca buku kat bawah. Yang ada itu hutan. Hutan dia macam dataran, macam tanah gersang yang macam savana macam tu. Ada banyak kat sini. Interesting. Apa nama tempat tu? Ke tak boleh share nama tempat tu? Boleh je. Kalau awak on the way nak pergi ke Jeti Merang, kalau nak pergi ke Pulau Perhentian ke, awak akan jumpa banyak tepi-tepi jalan dan banyak kawasan-kawasan yang tanah yang macam tu, yang padang yang luas, yang kalau you nampak macam sarjana mata memandang, dia macam Afrika. The landscape tu macam tu. Okay, saya tak pernah masalahnya lalu kat situ. Dia kena lalu jalan dalam ke atau kena lalu jalan pantai? Sebab dia saya selalu jalan pantai. Jalan dalam, jalan luar, semua ada. Boleh jumpa tempat-tempat tu? Dia banyak tempat-tempat yang macam tu, yang landscape yang macam tu. Interesting. Menarik. Sebab tadi tu saya nampak ada ladang sayur, betul tak? Ladang sayur ni pun kawasan dekat rumah saya je. Yang ladang sayur ni memang kawasan rumah saya ni memang dia banyak ladang telikai, kacang, cucumber dan sebagainya. Kerbau, lembu, binatang terbiar macam tu je. I see. Yang kerbau banyak-banyak tadi tu, adakah salah satu daripada kerbau yang viral tu?
Kebal viral. Ada kebal viral Ada sekejap dia keluar di Apple punya page kalau tak silap kan, Apple punya Instagram. Yang mana? Yang syukur punya ke? Yang syukur punya ke? Saya rasa tak kot. Sebab kawasan kampung saya ni macam orang tak explore lagi. Sejak saya syuting ni sekarang banyak budak-budak dia buat TikTok dekat gerbau saya tengok. Faham baru dia datang kan. Okey. Budak kampung yang follow saya. Kalau nampak dia punya kontras tadi dengan Batu Rakit dengan Sabak Berenam kan. Naziro boleh tak share video yang Naziro naik kapal jentolak? Mesin potong padi. Mesin potong padi. Bukan jentolak yang betul. Bukan. Itu mesin padi. Boleh. Saya boleh share sebentar. Juga mesin jentolak ni. Apa tadi? Mesin padi. Ada nampak tak? Okey, nampak. Okey. Yang tu, yes. So ini apa saya lupa nak mention, ini pun salah satu kenangan manis saya tahu. Saya sebenarnya ada banyak kenangan manis, tapi kenangan manis yang saya tak boleh lupakan adalah ini. Sebab ini adalah pertama kali saya dapat rasa sendiri, saya dapat naik ke atas mesin padi. So dia memang mesin padi, dia bukan jentolak. Bukan. Dia apa nama tu mesin Hai padi. Cik Kia. Memang pemotong padi. So dia potong atas padi, terus masuk dalam mesin, terus proses. Jadi beras. Dia bila dia dah masuk ke dalam ke dalam bekas dia dekat dalam traktor tu dia ada lubang tau. So lubang tu yang tempat dia akan kumpulkan padi beras tu. So padi beras tu dia akan masukkan ke dalam lori untuk dihantarkan ke kilang. Kalau nampak di sini ada ada proses yang di mana dia keluarkan benda ini, dia masukkan dalam tu. Okey. So ni. So ini dia pindahkan ke lori untuk dihantarkan ke kilang. So suasana ni memang suasana di padi atuk saya lah. Betul-betul di sebelah rumah saya saja. Tu tetamu yang kita nanti-nantikan tu. Cik Kia, apa khabar Cik Kia? Baik. Alhamdulillah, baru habis mengaji Okey, Cik Kia ni memang antara watak penting kalau you all tengok dekat YouTube Mar. Okey. Macam Mar. Okey, tadi kita tengok dekat sawah padi di Sabak Berenam tadi. Ada pemandangan yang sama juga dekat Batu Rakit? Boleh kita nampak macam tu, ada mesin mesin padi besar-besar macam tu, ataupun di sana masih tradisional yang betul-betul feel kampung betul-betul? Tak, Batu Rakit pun padi yang sama, pakai mesin juga. Orang dah modern macam sekarang. Juga? Dah tak perlukan orang habiskan banyak tenaga. Okey, sumpah walaupun saya rasa dah beratus-ratus kali saya pergi ke Terengganu, tapi saya tak pernah tengok ada mesin tu dekat Terengganu lagi. Dekat belah Sabak Berenam apa semua tu pernah. Mungkin padi dekat Batu Rakit ni 1 kali setahun je kot. One season je. Okey, kebetulan kita dah ada tetamu kita kat belakang tu. Nak tanya sikit dengan Cik Kia. Okey. Mar dekat dalam video yang kita orang tengok tu dengan Mar yang Cik Kia kenal dari kecil, sama ke? Sama ke perangai dia? Lebih kurang lah. Dia kurang lah. Tak ada gay. Bagus anak yang baik kan. Pertama kali Mar panggil Cik Kia untuk shooting video apa semua, ada masalah dari segi nak orang cakap rasa peliknya kenapa nak kena record video macam tu. Macam mana Cik Kia menerima benda tu? Tak ada apa-apa, tak ada orang rasa keliru pasal saya tahu dah cara dia kerja kan. Dah biasa kan. Seronok tak buat video dengan Mar ni?
Tak tahu lah. Saya rasa tak ada perubahan macam mana lah. Biasa gitulah. Macam gini saya fikir tak apalah, batu anak aku gitulah. Tapi sekarang ni boleh katakan Cik Kia sekarang ni dah menjadi terkenal ni, dah level selebriti ni. Dah keluar Harian Metro kan, dah keluar Malaysia Hari Ini tiba-tiba. Macam mana tu? Orang-orang kampung macam Cik Kia nampak kat TV. Macam mana Cik Kia terima tu sekarang? Seronok tak jadi orang terkenal? Macam adalah orang-orang tahu macam mana Mak Cik masuk dalam TV dah saya tengok. Tapi orang dia tengok tak apalah. Suka ke? Suka je. Gitulah. Cuma rasa happy tak? Rasa gembira tak? Biasa je. Rasalah seronok macam anak kita buat satu benda tu dah ada kejaya, nampak kan? Gitulah. Sama ni merana ke kampung. Selama ni dia tinggal tepi lah, gitulah. Okay, saya baca sikit apa-apa yang orang komen ni. Ada orang cakap, "Hai Atok," dekat belakang tu. Dekat belakang Naziro tu. Tu Atok, ya, Naziro tu. Betul, itu Atok. Okay, ada tak hidden gem yang Mar dan Naziro recommend untuk alamat lepas pula? Ada tak hidden gem kawasan Mar dengan Nazirul yang boleh komen kepada orang maybe boleh merancang nak pergi ke kawasan Mar nanti dengan Nazirul? Apa soalan tadi? Ada hidden area? Kurang jelas. Hidden gems. Apa benda? Tarikan yang orang tak tahu sebelum ni. Kalau ikut saya, memang saya tengok video tadi je saya dah rasa macam wow, tempat ni saya tak pernah pergi discover. Kan? Banyak actually, banyak. Tasik, especially air terjun kat Terengganu ni banyak yang orang tak explore, dan air dia warna hijau. Okay, nice. Contohnya Puncak Sarut dekat Besut, air terjun Tasik Puteri Bukit Besi, latar kolam Deru Eco Park. Banyak lagi yang orang tak explore. Macam satu dekat Dungun yang Sungai Bangang yang kena hiking, tapi ada yang kat bawah-bawah je, macam terus park kereta warna hijau terus boleh terjun. Dan satu baru ni popular dekat TikTok, air sungai dalam bukan sawah padi, ladang kelapa sawit je dekat area Dungun, warna clear crystal dan warna hijau. Interesting. Itu memang tak pernah tahu So orang bandar memang habis pandemik ni saya rasa orang bandar akan datang pergi cari tempat marham ni. Macam Nazirul sebab benar ada banyak. Pergi ke YouTube Mar, youtube.com/Mar. Tempat yang boleh mandi lumpur. Saya siap mandi lumpur lagi kan mandi lumpur kat overseas kan famous. Kat Malaysia tak famous lagi. Untuk ni skin untuk skin. Faham. Nanti check dekat YouTube Marham. Macam Nazirul dekat Sabak Bernam. Tok, say hi Tok. Assalamualaikum Tok. Hai. Betul, itu Atok saya. Okay, kalau tanya saya untuk hidden gems di kampung saya sebenarnya banyak. Dia sebenarnya kampung saya ni sebenarnya kalau nak ikutkan, kalau di Jalan Besar, kalau siapa yang pernah ke ni lah, cakap kalau ikut Jalan Lama nak ke Teluk Intan, situ sebenarnya kalau di sebelah kanan dia itu adalah padi, sebelah kirinya adalah laut. So kampung saya ni sebenarnya orang cakap alhamdulillah lah, dianugerahkan ada dua dalam satu, ada laut dan juga ada sawah. Tapi cuma tak ada sungai je lah. So kalau macam contoh macam hidden gem di kampung saya ni ada saya sebenarnya baru je pergi minggu lalu. Orang kampung saya yang bawakan saya lah pergi ke hidden gems. Dia memang totally off road. Jalan dia pun masih lagi kecil, dan kalau masuk kereta pun memang kita akan salah sebab penuh dengan pokok-pokok tu kan. So jadinya
memang cantik. Saya pun ada share di saya punya saya punya IG. Tempat tu macam Little Bali dan pasir putih. Kemudian dia ada buaian di buaian di pokok-pokok tu. So memang view dia memang nampak endless cakap macam laut lah. Apa nama tempat tu? Tempat tu di sebenarnya sebentar. Saya dia ada signboard ke nak pergi ke tempat tu? Ada. Dia di actually di Bumi Hijau. Bumi Hijau di Sabak Bernam. Namanya Bumi Hijau. Betul, Bumi Hijau. Dia ramai orang tak tahu benda ni. Even orang-orang kampung kat situ pun tak tahu. Cuma yang di sekitar Bumi Hijau tu mungkin tahulah. I see. Memang nama tempat tu Bumi Hijau as in macam Bumi Hijau Sabak Bernam. Dia di Kampung Bumi Hijau. Dia nama kampung. Bumi Hijau. Dia ada dibangunkan oleh private operator ke mana? Nama kampung interesting. Kampung Betul. Bumi Hijau. Okay, nanti saya check kat Naziro punya Instagram. Lepas tu, okay. Ramai orang bagi salam kat Cik Kiah ni. Dengan Atok. Tak pernah banyak sangat video konten yang sempat nak post. Hai Atok belakang Naziro. Assalamualaikum. Atok kat belakang tu. Untuk bawah pandemik, kalau pandemik boleh keluar border, ada plan tak nak ajak? Kalau pandemik dah reda, boleh keluar border and all. Ada plan tak nak ajak content creators lain untuk datang ke tempat masing-masing, tempat Mar ke tempat Naziro untuk macam collaborate buat content? Kalau bagi saya memang terbukalah pada semua yang mana sudi nak berkolaborasi dengan saya. Sebenarnya suka saya nak berkongsi juga. Ramai juga yang interested on nak saya jadikan sebagai tour guide. Orang cakap kalau boleh diorang nak saya lead untuk pergi ke tempat-tempat yang saya dah pergi. So saya insyaAllah itu antara saya punya perancangan lah. Di kala pandemik ni berakhir nantilah. Memang saya ada perancangan untuk nak buat macam tu. Actually that's a good idea tau actually, sebagai orang panggil local tour guide kan. Sebab siapa lagi tahu tempat tu kalau bukan Naziro yang duduk kat situ, betul tak? Especially macam Bumi Hijau tu memang kita Gaya Travel sendiri rasanya tak pernah sampai rasanya, if I'm not mistaken lah. Rasanya kita tak pernah cover. Kita pernah cover untuk program Kampungku Sabak Bernam, tetapi rasanya tak pernah sampai ke Bumi Hijau lagi. Macam Marham berminat tak kalau bawa nanti? Cuba bawa. Okay. Macam Mar sendiri, ada plan tak untuk ajak content creator daripada luar untuk datang dan collaborate buat content di tempat Marham? Saya happy kalau diorang datang. Sebab diorang dapat datang, diorang datang ni kalau diorang promote kampung saya, tempat saya, dia akan bagi rezeki dekat orang-orang kat sini. Chalet kat sini, pantai kat sini. Pantai kat sini juga hidden gem. Sebab pantai kat sini macam kalau kat Terengganu ni, kalau pantai yang look kampung macam Jambu Bongkok memang famous kan. Jambu Bongkok. Tapi pantai Batu Rakit juga macam tu sebenarnya. Banyak pokok kelapa. Dia masih virgin lagi lah. Tak banyak orang datang. Hanya orang kampung ni je yang explore dekat situ. Orang tahu datang sini pergi dekat Port Nong je. Sampai situ je. Rasa betul. Jambu Bongkok ni orang tak tahu jalan-jalan yang masuk kan? di dalam kampung-kampung betul-betul. Ada orang tanya kat studio Mar ni ada wifi ke? Clear molek, tak ada sangkut-sangkut? Tak ada wifi. Saya pakai internet phone je. Pakai internet phone, gambar clear, laju. Okay, harapan selepas pandemik, ataupun kalau boleh kongsi sedikit Mar dengan Naziro punya exit strategi ke, yang macam saya dengar tadi Naziro ada plan kalau pandemik dah berakhir, Naziro plan nak jadi nak buat yang local tour guide tu kan, personal tour guide tu. Selain daripada tu, apa harapan Mar dan Naziro jika berakhirnya pandemik nanti? Mar dulu ke saya? Boleh lah namanya, Mar dulu lah. Okay, harapan saya macam bila habis pandemik saya nak kembangkan lagi video saya. Sebab saya banyak dekat Batu Rakit dan saya nak kembangkan lagi, saya nak tambah lagi pendapatan, saya nak ada guest house, homestay, dan saya nak kembangkan perniagaan saya lah.
Tapi Okay. for now orang kata bila balik ke kampung ni saya boleh asah skill kemahiran seni saya. Oh wow, kemahiran seni yang part menghasilkan konten lah. Bukan saja menghasilkan konten tapi menghasilkan produk-produk kampung. Contohnya saya menggunakan tanah liat ke, akan menghasilkan serami. Oh itu antara benda yang Mar buat sekarang. Hasilkan. Saya tengah belajar, saya tengah asah bakat saya untuk saya buat konten yang lagi boom. Nak hasilkan produk seni ni untuk konten atau untuk dipasarkan ke atau pada mulanya saya hasilkan untuk konten, tapi dari segi makanan pula saya akan hasilkan saya boleh tayangkan video? Sila. Sekejap, window kejap Okay, video ni kalau tengok dalam video ni akan ada window ya. Akan ada produk yang saya buat sendiri, teh contohnya. Dia makanan dan kemahiran lah yang kat sini yang akan saya Oh wow. Itu teh lah tu. teh, green tea, Green tea organic tea. yang dihasilkan di kampung tu sendiri. Tak, saya buat sendiri. Teh tu macam guna all ingredients yang ada kat kampung, daun durian Belanda yang boleh yang high antioxidant yang boleh orang kata mencegah kanser. I see. Dan saya menghasilkan green tea tu dan saya dah buat packaging dia. Mungkin akan datang saya akan jual produk tu melalui penghasilan video-video yang food yang saya dah buat ni. Dan juga saya tengah menghasilkan seramik. Saya tengah belajar lagi. Seramik dia macam okay. The good things is kemahiran seni saya tu makin meningkat sejak saya duduk kampung. Faham. Ini betul-betul town boy turns kampung boy, kan? Bukan, kampung boy balik kepada asal. Okay, harap-harapnya insyaAllah harap-harapnya berjaya Mar dengan menghasilkan. Hopefully it can be a good business for you juga, kan? Macam Nazirul, macam mana Nazirul? Plan atau harapan atau exit strategy selepas pandemik? Harapan saya satu je, semoga apa yang saya kongsikan di social media saya semoga benda tu sedikit sebanyak membantulah, sebab saya faham ada di antara yang orang-orang di bandar yang cakap yang tak ada kampung, dan juga mungkin orang yang di kampung mungkin nak rasa orang cakap suasana kampung yang berlainan. Macam ada setengah orang kampung dia cuma ada kebun tapi dia tak ada sawah, tapi saya ada. So semoga apa yang saya kongsikan di saya punya social platform media. Betul. So bolehlah lepas habis pandemik ni dapat orang cakap bercuti-cuti Malaysia dengan suasana kampung di kampung saya ni. So itu antara saya punya harapan lah. Semoga semua dapat menikmati orang cakap apa yang saya rasa sekarang. So saya berharap orang di luar sana dapat juga sama nikmati macam mana yang saya rasa sekarang. Okay, insyaAllah. So okay. Saya punya plan strategi saya, saya harap macam saya kongsikan tadi, semoga apa yang saya plan on, kalau boleh saya nak cuba guide orang semua tu kan, semoga cakap berjaya lah. Memang dah start look into tapi belum lagi work out on that. Tapi very soon insyaAllah. So semoga berjaya lah. InsyaAllah. Okay. Alright, kita pergi ke Q&A session. Kawan saya dah bagi 3 soalan. Saya baca soalan pertama daripada Wani Izati Dizandra. Wow, nama. Okay. Apa perkara pertama yang akan dibuat selepas bebas daripada berkurung ekoran pandemik COVID-19? Apa perkara pertama yang akan dibuat? Macam sebenarnya dah jawab pun soalan tu tadi kan?
kan. Macam Nazirul pertama kali akan first thing, plan perancangan utama nak buat adalah personal tour guide tu. Macam Mar akan dengan kerja-kerja tangan, dengan konten semua lagi kan. InsyaAllah kita doakan Mar dengan Nazrul berjaya, insyaAllah. Okay, soalan kedua daripada Juhan Kamarudin. Okay, ni berbeza soalan ya. Soalan untuk Nazirul. Sebagai travel consultant, ada tak perancangan nak collaborate lebih aktif lagi dengan pihak homestay atau agro pelancongan? Dapat? Okay. Menjawab soalan tu. Saya macam saya sendiri bekerja di sektor pelancongan di company Jepun. So saya punya klien mostly on so banyak buat klien yang expertise orang Japanese yang bekerja di sini. So saya banyak fokus on situ, tapi tidak di orang cakap kalau dalam bahasa pelancongannya inbound dan juga outbound. So saya banyak buat bahagian outbound instead of inbound. So benda tu mungkin saya boleh cuba pertimbangkan, saya cuba bawakan. Mungkin boleh sebab memang sebenarnya ramai orang yang even saya sendiri personal, dekat saya punya personal sendiri pun ada yang DM kalau boleh dia nak cuba kolaborasi dengan saya untuk saya promosikan dia punya homestay. Tu insyaAllah saya akan cubalah. Asyik. Di area Sabak Bernam sini ada banyak homestay ke? Kalau di saya punya tempat di Sungai Besar ada banyak. Termasuk dengan saya punya rumah dalam cakap satu row dengan rumah saya pun ada 2 homestay. Homestay dari rumah dia macam mana? Macam rumah kampung macam kita tengok dalam Instagram tadi ke? Kalau nak betul-betul yang rumah kampung tu ada, tapi bukan di kampung saya, di kampung sebelah. Yang di kampung saya ni dia macam rumah, dia bukan rumah kampung, dia macam seolah-olah rumah papan, tapi dia ada papan batu lah, so tak ada rasa betul-betul kampung, tapi cumanya suasana tu adalah. Suasana keliling tu masih kampung lah kan, bangun pagi bunyi ayam berkokok semua kan. Kalau aktiviti macam homestay ni, kalau menginap di homestay ni macam yang Nazirul pernah rancang untuk diorang ni, antara aktiviti-aktiviti yang sesuai untuk dibuat, ada package kan sekali tak? Ataupun memang rumah homestay tu sendiri dia sediakan penginapan je? Atau ada package pelancongan lain tak? Aktiviti macam ke sawah macam tu? Ada tak? Kebiasaannya homestay di sini ada yang buat package lengkap. Sebagai contoh, bukan sahaja tidur, tapi diorang ada buat macam 3 in 1. Maksudnya ada tempat tinggal dan juga aktiviti sampingan. Macam contoh, esok tu diorang akan dibawa, macam di kampung saya sebelum pandemik. Sebelum pandemik ni memang akan ada macam satu kereta yang akan bawa orang pusing kampung ni tau. Dia macam kereta, dia macam traktor, lepas tu dia ada orang ramai-ramai tu. Dia macam tempat pelancongan macam tu lah. Dia akan pusing satu kampung, dia akan bawa orang tengok macam mana padi tu lah, dan kampung semua. Interesting. So itu antara package yang ada di untuk di homestay sini lah. I see. Okay, untuk Mar, boleh tak Mar ceritakan langkah-langkah untuk jadi freelance writer? Boleh tak Mar ceritakan langkah-langkah untuk jadi freelance writer dan siapa nak approach dan skill macam mana yang diperlukan? Ni teknikal sikit ni. Wow. Ni. Hai. Sebelum ni Amar menulis tu adalah menulis untuk macam untuk menghasilkan konten video saja ke, atau menulis untuk buat artikel macam tu? Sebelum saya pergi menulis untuk kerja saya banyak menulis. Saya journalist, saya wartawan. I see. Okay. Alright. Dengan lepas saya jadi wartawan tu, saya pergi magazine, saya banyak menulis artikel.
saya menulis artikel. Lepas tu saya rasa artikel tu banyak macam ada limitation, so saya nak perlukan seni saya berkembang lagi. Saya pergi ke production, penulisan program TV. So program TV tu dari from plain paper saya design from A to Z. Masuk macam contoh MasterChef, nak masuk orang kat mana, keluar kat mana, cabaran apa, saya yang design. Contohnya macam tu. Tapi lepas tu saya pergi penulisan sitcom pula, komedi. Wah, ada buat sitcom komedi juga? Komedi. Wow, yang paling popular lah yang kita orang boleh tengok antara bukan sepatu Karut Komedia. Karut Komedia. Oh wow, itu memang Mar punya ni dulu saya buat 52 episod. I see. Wow, okay, interesting. Untuk menjadi benda-benda ni pula, sorry. Untuk menjadi penulis konten macam tadi, apa Mar rasa skill yang sangat-sangat penting, sangat-sangat essential untuk menjadi content writer? Saya rasa skill dia macam, dia tak adalah, dia bukan penulisan yang serius tau. Kalau program tu serius lah, program yang fakta. Kalau program tu uha-uha, dia sebenarnya banyak research. Bukan dia banyak research, bukan research tu macam baca magazine, baca benda yang ilmiah. Even kita kena tengok TV pun kita belajar. Kita tengok TV, kita fokus apa yang ada dalam TV tu. Dari segi cara pelakon tu lontarkan skrip. Sebab apa yang pelakon lontarkan tu bukan daripada dia sebenarnya, daripada orang yang buat. I see. Okay. Kita research benda tu. Itu je cara yang nak jadi good writer. Okay. Kalau macam tu kita pergi ke last punya soalan ketiga daripada Syafiqah Hashim. Korang pernah tak hadapi masa yang buntu untuk hasilkan konten, dan macam mana cara Mar dan Nazirul untuk mengatasi kebuntuan mencari konten ni, menghasilkan konten ni? Bolehlah Nazirul dulu? Sorry, saya tak dapat dia punya. Okay. Syafiqah Hashim bertanya, korang pernah tak hadapi masa yang buntu untuk menghasilkan konten? Masa yang macam blank, apa next content aku nak buat tapi aku tak tahu nak buat apa ni. So blank, tak tahu nak buat apa. So macam mana cara nak mengatasi kebuntuan ni? Okay. Biasanya saya akan cuba juga kalau sebab saya memang memang saya hanya ada masa untuk saya create content ni hanya hari 1 saja, weekend. Sebab weekday saya memang totally busy dengan kerja kaki saya. So memang saya kalau boleh saya akan luangkan masa 2 hari tu, memang saya akan keluar explore kampung saya sebanyak mungkin. Walaupun saya tahu ada orang yang macam kadang-kadang kita faham ada orang share satu view yang sama. So mungkin dari situ kita buntu macam aku takut bila aku share benda yang sama, orang share takut kita tak ada cakap kita mungkin audience kita berkurang kat situ ataupun tak ada kan sebab konten sama. Tapi bagi pandangan saya different. Kadang-kadang macam kita share view yang sama sawah. Macam orang mungkin ada orang ambil gambar sawah semua. Tapi tidak pada saya. Saya akan ambil gambar tu betul-betul details. Daripada bawah dia punya beras padi tu sampailah pada dia punya suasana. So kita nampak di situ saja dah konten kita tu dah berbeza dengan orang yang pernah share. So bervariasi. Ya, betul, bervariasi. So di situ tak akan ada buntu ke untuk macam mana nak create konten. So mengikut pada kita punya kreativiti. Macam Mar macam mana? Bagi saya buat konten ni macam saya tak adalah fikir yang teruk-teruk sangat. Dia macam la sambil main, sambil jalan. Nanti saya akan bawa buku ataupun buku lah, sebab saya tak suka tulis kat telefon. Saya suka kat traditional lagi. Saya akan bawa buku satu beg. Saya pergilah main lepak dengan kawan, lepak pantai apa semua. Tapi katakan tiba-tiba konten tu datang, saya tulis lah. Saya akan listkan banyak-banyak guys. I see. Have fun lah kan bila nak menghasilkan konten tu, betul tak? Saya tak pernah memaksa diri saya.
I see. Pernah tak macam betul-betul macam restricted? Okay, saya lupa bahasa Melayu dia apa ya, restricted. Macam terkongkong dengan klien punya syarat-syarat macam untuk menghasilkan konten tu. Contohnya macam konten ni you kena macam ini je. Jadi adakah dia mempengaruhi kebuntuan tu? Tapi kalau itu kehendak klien, kita kena ikut juga. Itu hak dia. I see. Tapi dia nak kita kreatif ni. Dia nak kita kreatif tapi dia restricted je kat situ. Pernah tak? Itu memang cabaran dia dan masalah, tapi kita akan twist lah, benda tu akan apa yang dia nak dapat, tapi kita akan buat cara kita. Tapi adalah masalah tu, of course lah ada, tapi kita saya akan cuba selesaikan benda tu. Saya akan cuba deliver juga dengan cara apa yang dia nak dan cara yang seni yang saya nak hasilkan tu. Saya cuba juga. Tapi satu je tips konten ni macam orang kata buntu. Tips je, kalau tak nak buntu sangat, otak. Saya pernah lah alami waktu tu macam tak ada benda, tak ada idea lah. Buat research, banyak tengok video-video luar negara. Kita bukan tiru sebiji. Kita tak tiru, tapi kita untuk dapat research, untuk dapat idea tu je. Kalau kita dapat idea orang minum air kopi, mungkin air kopi dia warna biru. Mungkin daripada ilham air kopi warna biru, kita mungkin boleh buat air kopi warna hijau. Macam tu. Kita adaptkan benda tu. Kita bukan kopi 100%. Dia cuma bagi ilham. Sebab seni ni tak ada copy and paste, tak ada duplicate. Seni ni adalah hak bebas bagi saya. I see. Borderless. I see. Okay. Ada orang tanya, tak rindu KCC atau traffic jam ke? Rindu sangat. Tak ada siapa rindu Rindu kita orang tak larat tengok PKP tak PKP tetap traffic jam kat sini. Dia macam ni tau. Terima kasih. Ya. Okay, sebelum saya jawab soalan dia macam ni tau. Bagi seorang orang macam saya tak boleh duduk satu tempat tau. Dia macam saya dah duduk kampung, kerjaya kat sini, nanti habis je pandemik saya akan balik rumah saya kat KL. Saya akan bertafakur seminggu kat sana. Untuk saya restart balik otak saya dan saya balik kat sini balik. Macam tu lah. So rindulah tempat saya. Itu je. Faham. Okay, terima kasih Marham dengan Naziro. Terima kasih atas perkongsian ni. Memang sangat membuat rasa rindu kami nak balik kampung. Walaupun kampung saya sebenarnya kat Pekan juga, kat Ipoh tu. Itu kampung saya. Macam tak ada beza pun. Tapi saya tahu saya pergi Terengganu dan saya pernah sampai ke Sabak Benam. Saya tak pernah sampai, tapi sebelum Sabak Benam tu dekat Kuala Selangor apa semua tu kan. Ke atas sikit pun sampai Sabak Benam kan. Betul. So okay, cuba kita senyap sekejap dalam 10 saat. Okay, tadi boleh dengar, sekarang tak boleh dengar pula. Boleh dengar bunyi cengkerik kan? Dekat sini memang jangan harap lah dengar bunyi cengkerik dah. Kan? Okay, terima kasih banyak sekali lagi Mar dengan Naziro kerana berkongsi tentang penghasilan konten dan juga berkongsi pengalaman berada di kampung yang sangat-sangat kami orang bandar ni rindukan. And kepada penonton yang tengok ni tadi dan bagi komen dan bagi soalan di Facebook Gaya Travel ni, terima kasih banyak-banyak kerana terus menonton. Jangan lupa untuk dapatkan Gaya Travel yang terkini. Ini adalah isu yang terkini kami di Shopee. Boleh masuk shopee.com/gayatravel. Dan kalau anda nak baca secara percuma boleh, tetapi baca secara digital boleh masuk issuu.com/gayatravel issuu.com/gayatravel. Itu boleh baca free je. Tapi kalau nak dapatkan, of course nak dapat bau dia, bau kertas yang sangat best kan, boleh pergi ke shopee.com/gayatravel. Okay, itu saja untuk malam ini. Terima kasih. Kita akan kembali lagi dalam Gaya Live episod 27 minggu hadapan. Kalau boleh kita akan live pada waktu yang sama juga. Dan again, terima kasih Mar dan terima kasih Naziro. Jangan lupa masuk ke social media diorang kalau anda rindukan kampung. Kalau Mar, boleh masuk Marbiter, MARBITTER
ada underscore kan? Underscore. Betul. Oh tak ada. Okay. Marbita. Boleh cari di Instagram dan YouTube. Juga Nazirul boleh cari di TikTok dan Instagram I am Nazirul. Okay, terima kasih. Itu saja buat malam ini. Terima kasih banyak kepada semua sudi nonton. See you. Good night. Prepare lagu. Kalau hari tu ada lagu Malaysia Airlines. Good night. Bye. Terima kasih kerana bersama kami. Semoga anda peroleh manfaat melalui perkongsian itu tadi. Mahu dapatkan majalah dan baju eksklusif Gaya Travel Magazine? Tak perlu keluar rumah sebab kami kini di Shopee. Ikuti juga kami di Facebook, Instagram untuk lebih banyak kandungan kembara. Jumpa lagi.